Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Semoga semuanya sihat walafiat dan berada di rumah. Stay at home. Kita jaga kita. Semoga COVID-19 akan beransur pulih, insya-Allah. Pada hari ini, pelajar-pelajar akan bersama saya, Ustazah Junaidah binti Osman, dalam program Kelantan E-Class. Tajuk yang akan kita belajar hari ini ialah hadis pelajaran 9 yang bertajuk Mungkar dicegah, hidup berkat. Baiklah anak-anak pelajar, daripada tajuk yang akan kita belajar pada hari ini adalah diharapkan para pelajar dapat mencapai standard pembelajaran atau objektif pembelajaran seperti berikut. Pertama, dapat membaca hadis dengan betul. Kedua, dapat menyatakan terjemahan hadis. Ketiga, dapat menjelaskan maksud kemungkaran. Keempat, dapat menyatakan hukum menangani kemungkaran. Kelima, dapat menjelaskan cara menangani kemungkaran dengan tangan, lidah dan hati. Keenam, dapat menerangkan hikmah menangani kemungkaran. Dan ketujuh, dapat menghuraikan pengajaran hadis. Mari kita mulakan dengan sama-sama membaca matan hadis. Ikut ya, Ustazah baca. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman, rawahu Muslim. Yang bermaksud, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa di kalangan kamu yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Sekiranya dia tidak mampu, hendaklah mengubahnya dengan lidah. Sekiranya tidak mampu mengubahnya dengan lidah, hendaklah dia mengubahnya dengan hati. Dan mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Seterusnya kita lihat spektrum ilmu tentang perawi hadis, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Siapakah Abu Sa'id Al-Khudri? Beliau adalah salah seorang pakar hadis dalam kalangan sahabat. Nama penuhnya ialah Sa'id bin Malik bin Sinan. Beliau berasal daripada kaum Ansar, suku Bani Khazraj. Beliau memeluk Islam sejak kecil lagi dan beliau pernah menjadi mufti di Madinah dan wafat di sana pada tahun 74 Hijrah. Anak-anak pelajar sekalian, Ustazah ingin ingatkan supaya anak-anak membaca setiap spektrum ilmu yang ada dalam tajuk kita, ya, kerana kadang-kadang di soal di bahagian soalan objektif atau isi tempat kosong. Jadi janganlah anak-anak merasakan bahawa spektrum ilmu ini tidak penting. Seterusnya mari kita lihat potongan hadis dan maksudnya sekali lagi supaya anak-anak pelajar dapat mengingati maksud hadis yang kita pelajari. Man ra'a minkum munkaran. Man ra'a minkum munkaran. Sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Sesiapa dalam kalangan kamu melihat sesuatu kemungkaran. Tahukah anak-anak siapakah yang dimaksudkan dengan kalangan kamu? Ya, minkum. Kamu. Kamu yang dimaksudkan di situ ialah orang-orang Islam yang mukallaf, yang baligh,
dan yang berakal, termasuklah kita semua. Oleh itu, bila kita melihat sesuatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Maksud mengubah ialah menghilang, menghapus, melenyap, mencegah dan mengubah seseorang itu supaya dia taat kepada Allah. Fa illam yastati' fabilisanih. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan lidahnya. Fa illam yastati' fabiqalbih. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Sekiranya dia tidak mampu, maka hendaklah dia mengubahnya dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Dan mengubah dengan hati itulah selemah-lemah iman. Anak-anak pelajar sekalian, seterusnya mari kita lihat maksud kemungkaran. Maksud kemungkaran dari segi bahasa ialah perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Perbuatan atau perkataan yang dianggap buruk oleh akal yang sihat. Manakala maksud kemungkaran dari segi istilah ialah perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Perbuatan atau perkataan yang ditegah oleh syarak atau yang melanggar perintah Allah. Para pelajar sekalian, perbuatan mungkar dapat dicegah dengan iman yang kuat. Iman dapat ditingkatkan melalui amal ibadat seperti solat yang khusyuk. Oleh itu, anak-anak sekalian, kita hendaklah berusaha untuk melaksanakan ibadah wajib dan memperbanyakkan ibadah sunat serta membersihkan hati dengan berzikir kepada Allah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Asy-Syams ayat 8 hingga 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya, serta mengilhamkannya untuk mengenal jalan yang membawa kejahatan dan yang membawa kepada takwa. Sesungguhnya, berjayalah orang yang menjadikan dirinya bersih dengan iman dan amal soleh. Dan sesungguhnya hampalah orang yang mengotori dirinya dengan kekotoran maksiat. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, iblis gagal untuk menyesatkan hamba-hamba yang dibersihkan daripada sebarang kederhakaan dan penyelewengan. Baiklah anak-anak pelajar, seterusnya mari kita lihat apakah pula hukum menangani kemungkaran. Hukum menangani kemungkaran adalah wajib. Ya, wajib bagi setiap muslim yang mukallaf, yang baligh dan berakal mengikut kemampuan masing-masing. Perintah Allah, perintah wajib ini bertepatan dengan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum
minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Maksudnya, kamu ialah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah daripada yang mungkar, dan kamu pula beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab itu beriman, tentulah ia lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka ialah orang yang fasik. Tahukah para pelajar kenapa disebut khairul ummah, yakni umat terbaik dalam ayat ini? Ya, kerana mereka melaksanakan tugas dakwah, yakni mengajak manusia beriman dan beribadah kepada Allah dengan melakukan perkara yang disuruh serta meninggalkan perkara yang dilarang. Dan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu, mereka juga membimbing manusia ke arah kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, menyambung tugas para nabi dan rasul dan membantu mengatasi masalah gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat. Setelah kita mengetahui hukum, marilah pula kita lihat cara menangani kemungkaran. Islam telah mengajar kita cara menangani kemungkaran secara berhikmah, iaitu menggunakan pendekatan yang betul, sesuai dan berkesan. Dengan cara ini, pelaku akan lebih mudah menerima teguran dan bersedia meninggalkan kemungkaran tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Maksudnya, serulah ke jalan Tuhanmu, wahai Muhammad, dengan hikmah bijaksana dan nasihat pengajaran yang baik, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu dengan cara yang paling baik. Sesungguhnya, Tuhanmu, dialah jua yang lebih mengetahui akan orang yang mendapat hidayah petunjuk. Para pelajar sekalian, berdasarkan hadis yang kita telah baca di awal tadi, terdapat 3 cara menangani kemungkaran. Pertama, dengan tangan, kedua, dengan lisan, dan ketiga, dengan hati. Apakah yang dimaksudkan mengubah dengan tangan? Ya, apakah dimaksudkan mengubah dengan tangan? Mengubah dengan tangan bermaksud mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Ya, Ustazah ulang. Mengubah dengan tangan bermaksud mengubah dengan kuasa yang ada pada seseorang mengikut kemampuan dan bidang kuasa. Sebagai contoh, bapa bertanggungjawab terhadap anaknya. Bapa boleh menegur atau merotan anaknya yang tidak solat. Begitu juga guru bertanggungjawab terhadap muridnya. Ketua kelas, pengawas bertanggungjawab terhadap rakan-rakan di kelasnya. Pengawas boleh mengambil tindakan terhadap pelajar yang melanggar peraturan di sekolah. Pemimpin bertanggungjawab terhadap rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Rawahul Bukhari. Maksudnya, setiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap orang yang berada di bawah pimpinannya.
Seterusnya, jika seseorang tidak mampu mengubah dengan tangan, maka dia hendaklah mengubah dengan lisan atau lidah. Apakah maksud mengubah dengan lisan, anak-anak? Ya? Apakah maksud mengubah dengan lisan? Mengubah dengan lisan bermaksud menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran, sama ada secara lisan atau tulisan. Ya? Mengubah dengan lisan bermaksud menegur, menasihati atau melaporkan kemungkaran, sama ada secara lisan atau tulisan. Ya? Oleh itu, sekiranya anak-anak melihat sesuatu kemungkaran, contohnya melihat kawan ponteng kelas mencuri, maka kita hendaklah menegur atau menasihati mereka. Jika kita rasa sukar untuk menegur, maka kita boleh melaporkan kemungkaran tersebut secara lisan atau bertulis kepada pihak sekolah. Seterusnya, sekiranya anak-anak tidak mampu untuk mengubah dengan lisan, maka hendaklah mengubah dengan hati. Apakah maksud mengubah dengan hati? Mengubah dengan hati bermaksud membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Juga berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Ya, mengubah dengan hati bermaksud membenci dan menjauhi kemungkaran tersebut. Juga berazam untuk tidak melakukannya dan berharap serta berdoa agar pelakunya diberi hidayah untuk bertaubat. Mengubah dengan hati adalah selemah-lemah iman. Para pelajar sekalian, mengapakah mengubah dengan hati dikatakan selemah-lemah iman? Cuba anak-anak fikir, kenapa mengubah dengan hati dikatakan selemah-lemah iman? Ya, betul ya. Kerana kita tidak mampu untuk mengubah dan menegur dengan kuasa dan lisan. Kita hanya benci dengan hati, yang mana kesan benci dengan hati itu hanyalah untuk kebaikan diri kita sendiri sahaja. Sedangkan kemungkaran tetap berlaku, dan ini berbeza dengan cara mencegah dengan kuasa atau teguran, kerana ia lebih berkesan dalam menghalang kemungkaran dan memberi manfaat kepada orang ramai. Seterusnya, kita lihat pula hikmah menangani kemungkaran. Ya, hikmah menangani kemungkaran. Pertama, dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Dapat meningkatkan kualiti diri melalui nasihat dan teguran. Kedua, dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Dapat mewujudkan masyarakat yang harmoni kerana bersikap prihatin. Yang ketiga, negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Negara aman sejahtera kerana mendapat keredaan Allah. Dan yang terakhir dalam standard pembelajaran kita hari ini ialah pengajaran hadis. Sebagai ingatan kepada para pelajar, ya, apabila menjawab soalan berbentuk pengajaran, jangan lupa ya 3 perkara yang perlu ada dalam jawapan kita, iaitu PIH. PIH iaitulah pendahuluan, isi dan huraian. Ya, pendahuluan, isi dan huraian. Yang pertama, pengajaran hadis yang pertama, sebagai umat Islam, kita hendaklah mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada, seperti menguatkan undang-undang atau peraturan. Sebagai umat Islam, kita hendaklah itu adalah pendahuluan.
mencegah kemungkaran dengan kuasa dan kemampuan yang ada itu adalah isi. Seperti mengadakan undang-undang atau peraturan itu adalah huraian. Pengajaran yang kedua, sebagai umat Islam, kita hendaklah menangani kemungkaran secara lisan atau tulisan seperti nasihat dan teguran yang membina. Yang ketiga, sebagai umat Islam, kita hendaklah membenci kemungkaran dalam hati dan berusaha untuk menjauhinya. Ustazah berharap para pelajar dapat memahami apa yang Ustazah telah sampaikan pada kali ini. Mungkin sudah ada para pelajar yang telah mengingati maksud hadis. Bagus, ya, tahniah diucapkan kepada yang belum mengingatinya, berusahalah ya untuk menghafalnya kerana tidak ada jalan singkat untuk kita berjaya. Sebagai pengukuhan kepada tajuk yang kita belajar hari ini, para pelajar diminta menyiapkan soalan penilaian dalam buku teks pada muka surat 58. Ya. Soalan pertama, apakah maksud mungkar? Yang kedua, nyatakan dua contoh kemungkaran. Yang ketiga, apakah hukum mencegah kemungkaran? Yang keempat, jelaskan cara menangani kemungkaran yang dituntut dalam hadis. Untuk pengetahuan anak-anak, jika soalan yang kata tugasnya adalah jelaskan, jawapan tidak memerlukan kepada huraian. Jadi para pelajar hanya perlu menulis isi sahaja. Soalan yang kelima, terangkan dua hikmah menangani kemungkaran. Kata tugas soalan terangkan ya memerlukan kepada huraian, isi yang perlu dihuraikan. Jadi anak-anak boleh menggunakan kata hubung yang sesuai seperti kerana, agar, supaya, untuk dan lain-lain kata tugas yang sesuai. Yang ketujuh ialah soalan ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya kemungkaran tidak dibendung. Untuk soalan nombor 7, ya, soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Soalan kebat. Untuk menjawab soalan kebat, para pelajar perlu sertakan 4 perkara, iaitulah isi, ya, 1 markah, huraian 1 markah, huraian lengkap 1 markah, kesimpulan 1 markah, jumlah 4 markah. Ya, salah baca sekali lagi soalan kebat. Ramalkan apa yang akan berlaku sekiranya kemungkaran tidak dibendung. Contoh jawapannya ialah masyarakat akan kucar-kacir kerana kemungkaran berleluasa seperti kecurian, perzinaan dan sebagainya. Oleh itu, kita hendaklah saling mencegah kemungkaran supaya masyarakat hidup aman dan sejahtera. Masyarakat akan kucar-kacir itu ialah isi. Kerana kemungkaran berleluasa adalah huraian. Seperti kecurian, perzinaan dan sebagainya itu adalah huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah saling mencegah kemungkaran supaya masyarakat hidup aman dan sejahtera. Itu adalah kesimpulan. Di sini juga Ustazah sertakan 1 soalan kebat untuk anak-anak pelajar cuba buat di rumah. Ya. Sekali lagi Ustazah ingatkan bahawa jawapan perlu ada 4 perkara. Ya. Apa dia? Boleh ulang? Isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan. Ya. Soalannya berbunyi, Musa ialah majikan yang tidak berani menegur kesalahan yang dilakukan oleh pekerjanya. Apakah akibat perbuatan Musa itu? Huraikan. Ya. Nanti boleh anak-anak tunjukkan jawapan
kepada ustazah masing-masing di sekolah. Baiklah anak-anak, rasanya cukup dulu untuk slot hari ini. Semoga kita berjumpa lagi. Sebelum mengundur diri, sila hayati pesanan ini. Jika kita ingin ke syurga, maka pilihlah kawan yang baik. Taat perintah Allah, bersedia menghulurkan bantuan, sentiasa berakhlak mulia, amanah dalam menjaga rahsia, memiliki sifat ikhlas dan jujur, cintakan ilmu pengetahuan, sentiasa mengajak ke arah kebaikan dan sentiasa bermaaf-maafan. Yang kedua, berdoalah. Sama-samalah kita berdoa kepada Allah, semoga diberi kekuatan untuk mengubah kemungkaran dengan tangan atau kuasa. Kerana kita bimbang, jika tidak ada usaha ke arah itu, hampir-hampir Allah akan menurunkan azabnya. Na'udzubillah. Dan Ustazah minta supaya anak-anak amalkan doa ini dalam kehidupan harian kita. Semoga ditetapkan iman dan sentiasa berada di jalan yang lurus. Ikut ya Ustazah baca. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Ustazah ulang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Maksudnya, ya Allah, tunjuki kami bahawa yang benar itu benar dan rezekikan kami untuk mengikutinya, dan tunjuki kami yang salah itu salah, serta berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Akhirnya anak-anak disudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.